Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله minasyaitonir أعوذ rajim. بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Kak Norida boleh start? Boleh saja. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم Ya. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. Kejap Kak Norida boleh ulang sekali lagi? Dekat mi bertemu ba tu dengung. Anfusakum bittikha tu. Tu kena dengung ikhfa syafawi. Innakum zalamtum ya? Bukan. Hah? Bukan innakum zalamtum. Anfusakum bittikha tu. Saya ambil dari anfusakum ya? Ambil ya qaumi innakum tadi. Alright. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم. Tu tak cukup. Dia jangan anfusakum tak cukup tu. Anfusakum bittikha. Tu. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Norida. Sama. Salam. Okey, mi bertemu ba tu jangan lupa dia kena dengung tu. Ramai juga yang tertinggal tu. Anfusakum bittikha tu kan? Tu ba. Okey. Okey Kak Azia. Sila Kak. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى Jaga Zal. Wa idh.
Wa iz. Itu tak sah. Wa iz. Wa iz. Betul. Iz. Wa idh qa Wa iz. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum dha tebal. Wal. Innakum zalamtum dha وإذ قال وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ya. يا قوم إنكم ظلمتم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم Ya. فاقتلوا Kum tu kena rapat betul bibir sebab dia tak masuk kepada fa. Bari'ikum faqtulu. فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم Ya. ذلكم خير لكم Khoy tebalkan. Zalikum khairul lakum kho. ذلكم خير لكم Dia khai dia jadi nipis. Khoy. Kho. خير Kena berjelas bunyi kho. Kho. خير ذلكم خير لكم عند ذلكم خير tak lagi Ustazah. Boleh khoy. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم Ya. إنه هو التواب الرحيم Okay. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة Narallaha jahrah. حتى نرى الله جهرة Okay. Ya. Bunyi ha lah macam bunyi ha sikit. Ha tu betul lah untuk hatta tu betul. Tapi pada kalimah narallaha jangan ha. Hatta narallaha jahrah. حتى نرى الله حتى نرى الله حتى نرى الله جهرة Tapi dia terpanjang pula. Ha jahrah. Hatta narallaha jahrah. Oh, dia satu harakat Ustaz kat ha tu. Satu Satu. Kalimah Allah yang panjangnya bukan dekat ha tu. Allah tu. Ha bila sambung dia tak panjang. Okay. Tu. حتى نرى الله جهرة Kan narallah tadi akak dah panjangkan dah. Ha tu tak panjang lah. Okay. Terus. حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Wa anta tinggal dengung. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Fa'akhadhat kha pendek. A pendek. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ya.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم Ra tebalkan. Ma razaqnakum. كلوا من طيبات ما Razaqa. كلوا من طيبات Dengung. ما Kulu min tayyiba. كلوا من طيبات ما رزقناكم Cantik. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, alhamdulillah. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Terima kasih Ustazah. Okey, sama Kak. Okey, Kak Siti Aisyah, silakan. Kak Siti Aisyah unmute dulu. Tak dengar. Nasib baik tak baca sampai habis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ Ya. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ Panjang sikit. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Dekat faqtulu. Paling kurang 4 harakat tu. Yang mana saja faktu? Faqtulu. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul. Betul? Tak dengar. Ulang balik Ya, silakan. Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ Kak Aisyah, kat situ ada sabdu. Wazal. Wadhallalna. Ya? Fadhal. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ Ya. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Kak Aisyah. Saya punya ni ke bunyi ah? Ustazah. Bising headphone tu. Okey.
Okey, Kak Naili. Sila Kak Naili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكمul ijl. Zal. باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم Ya. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة Dekat ha tu. Dia jangan bunyi jahratan. Hatta narallaha bawah. حتى نرى الله جهرة boleh Jadi macam ha kan? Kat tengah tu. جهرة Dia dekat pangkal halkum nak pergi kat dada tu. Tu. Itu ha. حتى نرى الله جهرة Jahratan. نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Ya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Ya. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم Ya. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alright. Okay, Selalu ada masalah. Yeah. Dia ada rasa dekat dada sikit. Ha dekat atas, dia tak ada rasa dekat dada. Ha kan? Dia dekat tengah. Bawah sikit. Nak bawa ke bawah tu jadi tertekan. Dia tertekan kuat, dia jadi ha lah, dia naik ke atas balik. Macam kita menghela nafas, Kak. Sama. Okey, Akma, boleh Akma? Okey, Boleh. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Kalau berhenti situ mesti bunyikan lam sekali. Jim dah bunyi qalqalah, lam bunyikan bittikhadhikumul ijl. Ambil innakum Azhar. Ya qaumi innakum. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat
التواب الرحيم. Ya. وإذ قلتم Lagi يا sekali. موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. Okey, ambil balik. Fa'akhadat. Jangan bunyi t. Ya. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Ya. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Akmal. Ya, Zah. Okey, Hadirah. Hadirah boleh baca? Boleh. Allah. Assalamualaikum Zazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Waalaikumsalam Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Lagi sekali kha terbalik sikit. Zalikum khairul kha. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Cuba ambil balik. Fa'akhadatkumus sa'i. Itu baris bawah tu kena letak betul-betul bunyi baris bawah. Dia jangan sa'i. Sa'i. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة Dia jadi ai. Dia tengah-tengah sikit. Mungkin sebab selepas kita menyebut huruf tebal kan. Fa'akhadatkumus sa'i. Sa'i. Jangan sa'i. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Okey, terus. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Hadirah.
Okey, Kak Ruzlina. Kejap. Kak Suzana dah baca belum? Kak Suzana. Sorry. Okay. Sorry Lepas ni Kak Ruzlina. Okey. Lepas. Okay. Assalamualaikum Okey. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sila Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. Boleh terus sambung Ustazah? Kejap Kak. Kak ulang balik. Bittikhadhikumul idl. Dia jangan idl. Jangan lam tu tebal. Idl. Ajal. Lam tu dia tak tebal pada semua kalimah kecuali Allah aja kan? Kalimah Allah. Bittikhadhikumul ajl. Ya. Kak ambil balik ya ni boleh tak Ustazah? Boleh? يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. Fatubu. Ya betul. Fatubu ila bari'ikum faqtulu. Kum jangan sangkutkan gigi dengan bibir. Jangan pergi dekat fa dulu. Kum tu selesaikan dulu. Bari'ikum faqtulu. Sebab dia izhar. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Wa iz qultum. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya. Hatta narallaha jahratan fa'akhazatkumul الصاعقة وأنتم تنظرون. Ya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Ya. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم Yadlimun. Jangan يظلمون. Okey. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Suzana. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Okey sama. Okey Kak Ruzlina. Silakan. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. Ya.
Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh Terus. qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Ya. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, sadaqallahul azim. Alright. Terima kasih Kak Ruzlina. Okey, Bunda Ruqayyah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم Dha tebal. Innakum zalamtum anfusakum. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم boleh? Ya. Boleh? يا قوم إنكم ظلمتم Dha tebal. Lagi sekali dha. Jangan zalam, zalam. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم Fatubu ila bari'ikum. Mad munfasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Bunda, apa tadi? Saya ambil patu Boleh? Betulkan panjang tadi tu, tak cukup panjang. Fatubu ila bari'ikum Bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum faqtu Faqatulu. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ya. Zalikum. Ya. Zalikum khairul lakum inda Masuk sikit bari'ikum. ain. Zalikum khairul lakum inda. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم Ya. إنه هو Innahu dengung dulu. إنه هو التواب الرحيم. Ya. فإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة Hatta narallaha jahha. فإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. Kejap. Bunda, mungkin panjang sangat tu. Kejap berhenti dekat jahrah dulu. Okay. Wa iz, jangan tolak kuat sangat angin. Nanti dia jadi bertukar dia punya sifat. Dia tak ada angin zal, dia ada suara je yang dilepaskan. Wa iz.
وإذ قلتم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. جهرة, jangan jah. حتى نرى الله جهرة. جهرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. Ya. حتى نرى Yang itu tekan betul. Hatta. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم فأخذتكم الصاد. Dia tak ada bunyi lam sebab dia idgham syamsi. Ya. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Sekali benda ulang sebab dia tak cukup tebal qaf. فأخذتكم الصاعقة qa. Jangan qatu. فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ya. Okay. ثم بأسناكم. Dengung dulu. ثم بأسناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Ya. وظللنا عليكم وظللنا. وظللنا عليكم. وظللنا Tebalkan benda. Wadzal dia jadi zal nanti. Wadhallalna. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا. Ghamama wa ada dua ma. Satu ma panjang, satu ma pendek. وظللنا عليكم الغمام والأنزلنا. Tak ada alif lam. Jangan mawal. Ma wa anzalna. Pelan-pelan benda, tak apa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Tak boleh bunyi wal. وال. Was dia alif lam syamsiah. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Sikit lagi dekat dengung nun sabdu. Alaikumul manna wassalwa. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Jangan wal. Wassalwa. Sebab saya pandang lam sim lam tu tak pandang. Astagfirullahalazim. Okey. Dia ada tanda sabdu dekat sin tu menunjukkan dia kena bunyi sin terus. Lam tak ada mati. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. Ya, boleh. كلوا من طيبات ما رزقناكم. Kejap, lagi sekali. Tayyiba, dia ada ruang. Tayyiba. Kemudian rozaqo. Qalqalah tu tebalkan. Qalqalah dah ada tapi kena tebal. كلوا من طيبات ما رزقناكم. Ya. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, alhamdulillah.
Sadaqallahul azim. Ya. Baca seperti macam betul dengan Ustazah baca ikut sekali tapi banyak kat salah. Dia terlepas tu yang dia tertambah-tambah alif lam. Ingat kan macam ada alif lam Tak, itulah saya tak nampak. Macam yang alaikumul manna wassalwa tu bonda bunyikan lam tu sebab apa? Sebab ternampak apa tadi bonda cakap? Macam mana? Saya nampak lam tu, saya tak nampak Okey. waw yang tabdu tin tu. Ah, satu Itu lagi yang- bonda guna Quran apa? Quran berwarna ke tak? Bukan ni. Ah, Quran ni. berwarna ke tak? Berwarna. Okey, kalau tengok pada kalimah yang hamzah wasal di depan dia tu, lepas tu dia alif lam kan? Kalau alif lam syamsiah, mesti alif dengan lam tu dikelabukan color dia. Memang ada kelabu tapi itulah saya. Yelah, nak bagi tahu masuk kelabu tu maknanya dia tidak dibaca. Dia tak berfungsi. Tak berfungsi. Jadi masuk pada sin terus. Wassalwa. Sebab tu sin tu ada tanda sabdu. Sebab dia syadid, dia kuat kan. Jadi dia menarik terus pada sin. Dia tak bunyi lam. Wassalwa. Sama juga tadi fa akhadhatkumus-sa. Dia kat situ ada tanda sabdu kan. Alif lam tu pun berwarna kelabu kan. Berbeza kalau alif lam qamari ataupun disebut sebagai izhar qamari. Kalau alif lam tu dia kena bunyikan lam, dia tidak kelabukan. Contoh pada ayat 53 tu, nampak tak? Wa idh atayna Musal kitaba. Nampak tak? Al-kitaba. Alif lam dia tu tidak diwarnakan kelabu. Sebab dia kena bunyi lam tu. Mati tu kan? Tu beza dia. Adalah fungsi-fungsi tertentu pada setiap Quran tu kalau diwarnakan. Tapi kebanyakan Quran yang berwarna, bila kelabu tu maknanya dia tidak dibaca. Untuk memudahkan lah. Mungkin kalau orang yang baru-baru nak mahirkan ilmu tajwid tu, baguslah guna Quran tu. Okey, terima kasih bonda. Okey, Kak Zai. Saya uzur saja cuti. Oh, mamnu aim. Okey, maaf, sorry Kak. Alright. Okey, kita dah habis. Kejap saya sambung ayat ke surat sebelah. Ada tak yang saya tertinggal? Semua dah baca kan? Saya takut saya yang tercicir kan. Kadang syok sangat. Saya tercicir Ustazah, saya belum baca. Yang tak masuk hari ni 2 orang Kak Rosaina, Cikgu Ayu. Dengan siapa lagi seorang Oh, siapa nama? Kak Sulaimah. Betul? Okey, saya baca muka surat 9. Dah tengok dah. Okey, saya baca daripada ayat 58 sampai 60 Sekejap أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Okey. Ayat 58. 60 Oh, buku surat. Alamak Okey. Tadi yang ke surat sebelah yang kita baca tadi. Banyak kalimah yang hatta narallaha jahrah tu. Ramai yang tertukar huruf ha kepada ha tu. Tu hati-hati. Bila dia mati kadang-kadang ada setengah orang ni huruf ha ni senang bagi dia. Kan? Mungkin senang tu waktu dia berbaris. Kadang bila dia mati dia jadi ha. Tu hati-hatilah. Sebenarnya sama dia punya tempat keluar tu. Cuma bila dia berbaris dia mengeluarkan huruf ataupun suara tu daripada tempat keluar tu. Tapi bila mati daripada luar dia pergi dekat tempat keluar tu. Tu beza dia. Tapi bunyi dia sama tengok pada baris lah. Yang lain tu tak ada insya-Allah. Okey, habis kita masuk buku tahsin. Kak Zai tu join tak? Program Masjid Hasanah itu. Yang mula-mula join, yang kedua tak. Oh, yang pertama je. Saya- Oh, bertindih. Ya, ada Saya ada yang pertama saya tak join. Yang kedua baru join. Tapi tengok rakaman je lah yang pertama tu. yang ustaz ada bagi kan. Ustaz Jamal tu. Banyak lagi pecahan-pecahan tu sebenarnya. Ya Allah. Kalau baca buku yang tebal tu seriau saya tengok. Saya ni sampai sekarang tak boleh mahir ustazah. Tak apa. Pelan-pelan insya-Allah boleh. Okey, kita sampai mana? Habis dah. Muka surat 45 kan yang Kita masuk, kita dah Zai. habis bibir hari tu. Hari ni kita masuk Lidah. bahagian lidah yang hujung Ha, Bismillahirrahmanirrahim. stop 24. Okey, kita tengok makhraj yang ke-14. Kat situ dia berkongsi 3 huruf iaitu huruf zai, sin dengan sad. Okey, yang nampak yang paling ketara bila kita sebut 3 huruf ni dia ada satu sifat yang dikongsi iaitu sifat tunggal yang disebut sebagai safir. Tapi macam mana pun dia tetap ada perbezaan dari sudut sifat. Dari sudut makhraj dah sama dah tahu dah kat mana kedudukan. Okey, kita tengok dulu makhraj nombor 14 zai yang atas terhasil apabila hujung lidah diletakkan di bawah di belakang 2 gigi kacip depan rahang bawah. Faham maksud di belakang 2 gigi kacip? Ni gigi kita yang bawah kan? Macam ni ni yang belah sini. Lidah tu dia macam ni. Dia bawah macam ni. Okey. Itu tempat keluar huruf zai. Bila kita matikan lidah kita tu rasa tak letak kat bawah? Di belakang gigi bawah. Kalau dia terasa maknanya betul lah dia punya makhraj zai. Di samping tu kita nak kena tahu jugalah sifat-sifat lain tu. Itu dia punya makhraj. Macam gambar dia ada bagi 2, satu di bahagian sisi, satu lagi daripada gambaran atas tu. So kita nampaklah lidah kita tu pergi dekat gigi bawah. Yang dia letak warna hijau tu kan. Itu gigi kacip depan tapi yang belah bawah. Okey. Jadi dia bukan betul-betul dekat hujung gigi Dia kata kat situ jarak antara hujung lidah dengan gigi. Maknanya tengah-tengah gigi. Nampak tak? Dia parking dekat tengah gigi. Bukannya Nanti kan takut terkeluar pula lidah kat luar. Dia tak keluar. Dia masih kat dalam.
Okey, ketika kita mematikan ataupun kita menyebut huruf zai, kita tengok apa sifat dia yang ada kat situ. Jahar, rakhwah. Nah, saya suka sebut dua ni. Awal ni kena sebut serentak supaya kita nampak apa beza dia. Apa itu dari segi udara dan suara. Kadang bila sebut satu huruf ni dia akan keluar sekali tau. Okey, jadi kat situ dari sudut udara dan suara dia adalah jahar dan rakhwah. Suara sahaja yang keluar iaitu rakhwah. Tapi dia jahar. Dia berbeza dengan sin. Berbeza dengan sad. Kita ambil beza yang paling dekat adalah sin lah. Kalau sad tu dia tebal kan. Okey. Kalau kita matikan sin, as. Kalau zai, az. Ada beza kan? Beza tu sebenarnya dari sudut melepaskan udara pada sin sahaja. Tapi zai tak ada udara yang dilepaskan. Yang dilebih keluar tu yang bunyi zzz, itu adalah rakhwah ataupun suara. Dia seakan-akan tapi dia tak sama. Dia ada beza okey, is dia lebihkan suara tu. Okey, macam sin tadi as dia dah bunyi angin. Jadi bila angin tu dia dah dengar suara, angin tu dia dah meliputi, dah tak dengar suara tapi dia sekali akan berjalan. Tu beza dia. Okey, kemudian yang ketiga dengan keempat, zai dengan sin tu sama. Istifal dan infitah, iaitu lidah yang berlaku untuk huruf zai ni hanya melibatkan lidah yang hujung. Jadi lidah yang belakang tu tidak diangkat, maka dia jadi istifal. Kemudian lidah tengah tu tidak menutup, maka dia jadi infitah. Sama juga macam sin. Okey, kemudian ismat, dia belah dalam. Dia bukan dekat bahagian hadapan. Belah dalam tu disebut ismat. Okey, dan akhir sekali tu kita tengok dia highlightkan warna coklat bawah tu, warna oranye, warna coklat pula. Kat situ disebut sebagai sifat tunggal, iaitu sofir. Maka dapatlah kita membunyikan huruf zai itu dengan sempurna. Az. Jangan kita baca as. Bila as, dia dah macam nak pergi dekat huruf sin. Tu hati-hati. Kalau dia berbaris pun sama, za, wazadakum, waza, jangan was. Jangan bunyi angin saja. Waza, za, zizu, az. Jangan zizu betul dah. Masuk je mati, zizu, as. Dah tak ada suara dah. Angin saja. Dia kena keluar suara. Zizu, az. Itu adalah rakhwah bagi zai. Okey, seterusnya kita tengok perbezaan antara zai dengan sin tadi yang bawah tu. Terhasil apabila hujung lidah diletakkan di belakang dua gigi kacip depan rahang bawah. Sama dengan zai. Cuma ada sedikit saja beza. Kalau kita tengok susunan dia, zai tadi jahar, rakhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Tapi sin ni satu je beza antara 6 tadi. Hamas, rakhwah, istifal, infitah, ismat, sofir. Jadi apa beza dia? Hams dengan jahar. Zai tadi jahar, sin tadi hams. Itu sahaja beza dia. Jadi kalau kita nak menyebut, kena pastikanlah sebutan tu kena pada makhraj, pada sifat dia. Ni bahaya juga. Zai dengan sin walaupun dekat-dekat, walaupun hampir dia punya sifat, tetap tak boleh zai tu bunyi macam seakan-akan sin. Tetap tak boleh sin tu seakan-akan zai. Nanti dia akan mengubah maksud ayat. Bila kita menyebut kalimah tu ada mengandungi huruf sin dengan huruf zai. Contoh paling mudahlah, wa idh qala Musa. Kita sebut Musa tadi nama orang kan, nama Nabi Musa. Jangan pula kita baca wa idh qala Musa. Jauh begitu, tak mencapai maksud Musa. Anfusakum sa, jangan anfusakum. Macam dia jejak tak jejak. Kena sebut betul-betul ikut sifat dia. Jadi perbezaan paling ketara antara zai dengan sin adalah dari sudut sifatnya, iaitu sifat bahagian udara tadi. Zai udara tertahan, sin udara terlepas. Yang lain semua sama. Yang ni nak kena ambil perhatian. Okay, saya ulang lagi sekali. Zai, apa beza antara zai dengan sin? Satu je. Zai tertahan tertahan udara, sin terlepas udara. Yang lain semua sama. Okey, jelas? Okey, baik. Saya teruskan. Ustaz Fajri. Okey. Sekejap Okey, seterusnya makhraj nombor 14.
yang ketiga iaitu huruf sad. Okey, kita tengok. Dia kata terhasil apabila hujung lidah diletakkan di belakang gigi, di belakang dua gigi kacip depan rahang bawah. Okey, cuba tengok sekejap muka surat sebelah tadi. Dia punya pengertian ataupun dia punya makhraj sad, kalau ikutkan sama dia tulis tu, betul tak? Tapi apa yang membezakan dia? Cuba kita tengok kedudukan lidah daripada atas. Gambar daripada atas. Apa beza? Zai, lidah tu macam ke atas sikit. Dekat gigi. Hampir-hampir nak pergi dekat hujung gigi. Sin, dia dah ke belakang sikit. Nampak? Sad, betul-betul dekat akar gigi. Tempat tumbuh gigi. Sebab apa hujung lidah tu dia boleh belakang gigi tu. Dekat ke akar gigi. Sebab sad ni kerja dia berat sikit. Sebab pangkal lidah tadi dia dah menolak naik ke langit. Menyebabkan lidah yang hujung tu dia tertarik ke belakang. Itu yang menyebabkan lidah tu kedudukan dia berada di akar gigi. Itu kita kena tahu. Tempat keluar dia sama. Hujung lidah tu letak dekat bawah. Tapi bawah tadi dia ada banyak kategori. Kita punya gigi tu, gigi kita tu kan, dia ada atas sikit, bawah sikit, betul-betul ke akar. Dia beratur ni, zai, sin, sad. Tapi dalam satu makhraj yang sama, satu kawasan yang samalah. Okey? Tu nak kena tahu. Okey, kita tengok dia punya jarak kat situ dia tulis. Jarak antara hujung lidah dengan gigi. Lebar sikit kan? Okey, walau macam mana pun kita tengok kenapa dia letak macam tu. Kalau tengok gambar sisi pun kita dah nampak dah. Gambar sisi tu pun dia dah letak. Hujung lidah tu yang diwarnakan hitam tu, nampak? Yang zai atas sikit. Dekat macam ujung gigi tu. Sin tengah-tengah. Sad, nampak tak? Dekat bawah. Dekat akar gigi. Tu. Okey, baik. Kita tengok apa dia punya perbezaan antara huruf sad dengan zai sin tadi. Okey. Untuk dua sifat yang awal tu sama macam sin. Iaitu hams dan khawah. Sad ni dia terlepas dua-dua. Baik udara, baik suara dia terlepas. Contoh kita matikan sin tadi. As. Lepas kan? Sad pun sama. As. Tapi ada satu perbezaan yang agak ketara kat sini iaitu kita tengok pada sifat yang kedua, sifat yang ketiga dan keempat. Masa ni lah pangkal lidah tu dia buat kerja. Iaitu dia highlightkan dengan warna kuning dengan warna purple tu. Pada lidah tu. Iaitu warna kuning tu isti'la. Kemudian yang purple tu itbaq. Mengangkat tengah lidah supaya lidah tu kita nampak tak dia punya bentuk tu dia naik ke atas dan dia menutup ke langit. Maknanya dia menghimpit, dia jadi sempit kawasan tu. Itu yang menyebabkan tadi dah tarik lidah ke belakang, menyebabkan hujung lidah tadi dia pergi dekat akar gigi. Dia jauh sikit berbanding yang atas tu. Itu adalah isti'la dan itbaq. Menyebabkan bunyi sad itu tebal. Okey, kemudian yang keempat tu sama, yang kelima tu sama, semua ismat, iaitu kedudukan yang sama, ismat lah. Dan yang terakhir safir. Macam mana tebal sekalipun sad ni tetap kena bunyikan safir, dia tidak pernah berkurang. Sifat tunggal safir pada sad ni. Jadi ketika kita mematikan sad ataupun kita nak bariskan sad, jangan muncunglah bibir tu. Muncung boleh untuk baris depan. Tu muncunglah. Tapi untuk baris atas, baris bawah dengan mati dia tidak muncung. Sebab dia tak melibatkan bibir. Contoh kita matikan als. Yang menyebabkan lidah itu, yang menyebabkan bunyi sad itu tebal adalah keadaan lidah yang pangkal tu terangkat ke langit tadi. Als, 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 as. Kita sebut sebelah-sebelah. Sin lepas tu sad. Sin lepas tu sad. Baru kita nampak pangkal lidah kita tu buat kerja. Jadi nampak kalau kita sebut as, lidah kita mendatar ke bawah. Als, lidah kita naik yang belakang. As, als, as, als. Bukan bibir kan? Mungkin ada juga yang tanya, habis ada yang muncung-muncung bibir. Mungkin ada sedikit perubahan pada bibir kita tapi tidaklah sampai muncung. Als. Nanti dia akan hilang fokus pada kedudukan pangkal lidah. Yang awal-awal sifat dia tu adalah di pangkal lidah. Okey, jadi nakkan kefasihan menyebut sad tu memang kena betul-betul ikut makhraj ataupun sifat yang dia dah buat kat situ. Kalau kita lari, dia kata bunyi juga as, as kan, contoh as. Dia muncung tapi pangkal lidah dia tak terangkat betul-betul. Dia bunyi sad tapi sad yang tidak fasih. Sad tu dia jadi Melayu.
Kan contoh waso, waso. Waso tu bunyilah tebal tapi so. Dia bukan so. Dia kena bunyi so tu dengan mengangkat pangkal lidah. Okey, boleh nampak? Boleh nampak dia punya perbezaan antara 3 huruf. Az, iz, uz. Mesti kena raikan sifat rokhawah pada zai. Sin, as, is, us. Okey, kita perhatikan 3 huruf ni. Baik zai, baik sin dengan sad. Apabila sebelum huruf yang mati itu baris depan. Tu hati-hati. Contoh zai. Kita muncung pada hamzah sahaja. U. Tapi zai jangan muncung. Uz. Uz. Dia patah balik. Sama juga sin. Us. Jangan baca us. Nanti dia ada sedikit perbezaan bunyi kalau kita tak patah balik. Sin tu kan huruf dia nipis. Zai hurufnya nipis. Jadi bila nipis tu dia tak boleh dibaca dengan muncung. Dia kena patah balik lah tempat huruf tu macam mana. Za. Za kan huruf zai. Za. Dia akan senyum. Sin pun sa. Jadi bila dia mati jadilah as. Us. Dia patah balik. Berbeza sedikit dengan sad lah. Us. Tapi jangan lama. Jangan penuh sangat. Us. Muncung sepanjang-panjang. Us. Us. Dia tetap tebal. Tebalnya sad tadi adalah pada kedudukan pangkal lidah. Okey. Okey, cuba kita fokus dulu untuk 3 huruf ni. Kita matikan. Kita sebut dulu. Boleh? Okey, Kak Norida boleh? Kita try. Boleh Okey. saja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Az, iz, Dia lidah tak boleh keluar. Kalau lidah keluar, dia jadi zal. Az. Tengok kedudukan lidah. Sambil kita sebut, sambil kita tengok lidah yang dalam gambar tu, lidahnya berada di gigi bawah. Az. Az. az, Lidah tak keluar. Lidah tak keluar. Kalau lidah keluar, dia akan menghilangkan desiran. az, Cuba Kak Norida sebut z. Lidah kat dalam. So gigi bila kita menyebut tu gigi kita nampak. Okey. Az, iz, uz, Cuma dia tak berapa kuat lah dia punya suara tu. Az. Z. Z. Tu suara. Tu rokhawah. Okey, boleh saja ya? Lagi sekali. Okey. Az, iz, uz, Boleh? Okay. Sin. as, is, us. Kalau us tu bunyi jelas sikit sofir dia. As dengan is tu pun kena bunyi sofir dengan kuat. As, Okey. is, us. Okey. As, is, us. Okey, boleh? Sad. As, is, Sad jangan als. Jangan senyum sebab dia huruf tebal. Als. aus. Kalau saya dulu belajar dia kata kalau sin tu huruf senyum Sad ni huruf masam. Als. Kalau senyum tak jadilah tebal, dia jadi nipis nanti. Als. Als. Aus, is, us. Boleh? Alright. Terima kasih Kak Norida. Terima kasih Saza. Sama kena hati-hati dekat zai. Takut nanti dia jadi macam zal. Okey. Dia tak insyaAllah, boleh, dia tak Saza. boleh az. Nampak sesentil je lidah tu bukan zai, itu jadi zal. Okey. Terima kasih Saza. Terima kasih. Sama. Okey Kak Azia, sila Kak. Zai. Kak Azia unmute dulu. Unmute Kak. Kak. Okey. Dah. Az, is, Okey. uz. Okey. Lagi sekali. Lebihkan sikit az. Az, is, Itulah rokhawah. as, is, us. Okey. Aus, is, uz. Us. 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 Lagi sekali. Okey. As. Aus, is, us. Okey, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Azia. Okey, Kak Siti Aisyah, silakan. Unmute Okey, Zai.
as Dia mute sendiri. Line ni sebenarnya. Okey, cuba lagi sekali. dengar Ustazah. Putus-putus sikit. Boleh? As Ya. is us Okey. Cantik. Sin. as is us. Okey, cantik. Sad. As is us. Okey, bagus. Alhamdulillah, jelas. Terima kasih Kak Siti Aisyah. Okey, Kak Naili. Terima kasih Silakan Naili. Ustazah. Sama. As is us. Kejap. Tak dengar. Okey, lagi sekali Kak Naili. As is us. Okey. As is us. Okey. As is us. Okey, cantik. Boleh. Terima kasih Kak Naili. Saya keluar ya. Baik. Oh, sebelah Assalamualaikum. 45. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Kak Suzana. Sila Kak Suzana. Allah cuba Ustazah. Ya. Az is Jangan. Tu tebal. Nanti jadi dha. Az. as okay. As is us. Uz. Cuba lebihkan sikit. Dia tak ada huruf lain selepasnya, tak apa. Nak kenal, nak bagi dia beza sikit. Tu panjangkan sikit. Az. Az. Is. As is us. Okey. Boleh? Sin. As is us. Okey. Boleh. As is us. Okey. Comel. Okey. Terima kasih Kak Suzana. Okey, Akmal. Silakan Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. As is us. Uz. Dia suara tau, bukan angin semata-mata. Az. Z. Z. Tu. As is us. Okey. Sin. As is us. Okey, boleh. Sad. As is us. Okey, boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Akmal. Tapi bila kita masuk dalam ayat Quran, jangan panjang now lepas mati tu. Mati saya kan. Ni latihan kita nak menyebut makhraj, lepas tu dengan sifat. Tapi bila dah jumpa dengan ayat-ayat yang panjang macam tu, jangan dipanjang-panjangkan mati tu. Okey, terima kasih Akmal. Okey, Hadirah, silakan. As. Dengar tak? Dengar. As Ya, is us. cantik. As is us. Ya. As is us. Okey, comel sangat dah ni. Okey, terima kasih Hadirah. Okey, Kak Ruzlina, silakan. As is us. Uz. Okey, sin. As is us. Boleh. As is us. Okey, cantik. Kasih Kak Ruzlina. Okey, Bonda Rogaya, silakan. As is us. Tu jadi sin. Zai dulu. Az. As is us. Is. As is us. Uz. Us. Dia ada beza sikit tu. Nampak tak suara yang dilepaskan tu Bonda kat mana? Z. 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 Dia tak boleh s. S. Us. Uz. Us. Dia ada suara yang mengikut sekali z tu. Okey, sin. As is us. Okey, cantik. Sad. As is us. Okey, boleh. Dia bezakan sikit Bonda. Tadi kalau zai tadi dengan sin, dia kena ada suara yang dilepaskan sikit. Kalau tak nanti dia jadi sin.
Okey, terima kasih Bonda. Okey Ma'am. Kak Zai, sila Kak Zai. Saya cuba saja. Ya. As, is, us. Okey. Jelas? As, is, us. Ya. As, is, us. Okey, cantik. Baik. Terima kasih Terima sudah. kasih Kak Zai sama. Okey, kita terus pindah pada makhraj yang terakhir bahagian lidah iaitu huruf yang paling sukar. Yang paling susah ni. Sebab tu dia letak ujung sekali. Takut nanti letak kat tengah-tengah nanti sekarang kita dah give up, habis huruf yang lain tak belajar. Taklah saja. Okey, kita tengok makhraj huruf yang ke-15 iaitu iaitu huruf dot yang mana tempat keluar dia kita tengok kena fahamkan betul-betul. Dia kata kat situ terhasil apabila sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah ini ni tepi. Ni dengan ni. Ataupun dalam gambar yang ditunjuk daripada atas ke daripada bawah, daripada bawah ke atas tu. Okey, nampak tak dia pergi dekat gigi geraham yang 3 kiri 3 kanan. Lidah tu yang dia letak arrow 3 kanan 3 kiri, itulah dia sepanjang tepi lidah, sama ada kiri atau kanan. Atau keduanya, dia kata sama ada kita buat kiri atau kanan atau dua-dua. Ditekan ke sepanjang akar gigi geraham rahang atas. Mana akar? Akar gigi tu maksudnya tempat nak tumbuh gigi. Kat situlah lidah kita parking untuk menyebut bod. Ada yang menyebut bod tu belah kiri. Ada yang setengah tu menyebut kanan. Ada juga sedikit yang menyebut dua-dua. Tapi dua-dua tu sebenarnya kita rasa dua-dua. Tapi sebenarnya susah nyebut dua-dua tu. Kita rasa dua tu lidah yang tengah je terangkat ke atas. Tapi dia tak parking pun tepi ni dekat gigi. Lidah kita ni lebar mana kalau nak parking dua-dua tu dekat gigi? Sampai ke tidak? Tak sampai kan? Mungkin ada juga segelintir tapi saya tak tahu macam mana. Tapi kebanyakannya memang menyebut sama ada kiri atau kanan. Rasulullah pun menyebut sebelah kiri. Sahabat-sahabat Rasulullah pun ramai di antara mereka menyebut sebelah kiri. Okey. Letak betul-betul dekat tempat tumbuh gigi. Bukan dekat atas gigi tau. Tu atas gigi tu yang kadang-kadang menyebabkan kita menyebut tu dia jadi sekejap je habis, selesai. Itu dia berkait dengan sifat pula. Jadi sekarang ni kita cuba fahamkan dulu kat mana kita nak parking. Iaitu dia kata ditekan ke sepanjang akar gigi. Tekan betul-betul. Okey. Itu satu. Lepas tu banyak arrow dekat lidah tu. Macam colour tu. Warna biru tu, tu tempat keluar dia tu lah. Kat atas tu nampak. Kemudian dia ada warna kuning, dia ada warna purple, dia ada warna coklat. Semua ada fungsi masing-masing. Itu adalah fungsi pada sifat bod. Okey, kita tengok. Okey, satu lagi sebelum kita terus pergi pada sifat dot ni. Menyebut huruf dot, kenapa dia bunyi qalqalah bila sebut huruf dot tunggal? Kerana sebutan dot itu ejaannya dot alif dal. Jadi bolehlah kita qalqalahkan bod. Tapi bila dah dimatikan dot tadi, dia tidak bergantung pada ejaan yang asal tu. Jadi bila matikan, jangan pula kita baca ad, id, ud. Salah lah. Sebab ni ada orang yang faham begitu. Dia kata dot ni bila sebut tunggal bunyi pula qalqalah. Ya, sebab ejaannya dot alif dal bila dibuka. Tapi bila dah dimatikan, tak ada istilah qalqalah. Cuba kita tengok deretan sifat huruf tepi tu, ada tak dia tulis qalqalah? Tak ada, kita nambah sendiri. Bentang-bentanglah ada satu petak kosong, kita letak qalqalah kat situ. Dia tak ada qalqalah sebenarnya. Okey, kita tengok Yang atas sekali, jahar, rokhwah. Jahar apa? Tahan udara. Rokhwah, lepas suara. Nampak tak? Okey, rokhwah ni tang mana nak lepas suara bila kita dah matikan. Mana ada suara keluar. Jadi bila selama ni kalau kita mematikan dot tu, dia mati secara mengejut. Mati mengejut. Dia tak adalah rokhwah. Dia bunyi samawati wal ard. Tak adalah rokhwah. Dia rokhwah ni dia berkait dengan sifat istitalah dalam tu. Dia tulis kat situ istitalah ni adalah disebut sebagai berpanjangan ataupun dia ada tempoh. Maknanya
kita tengok makhraj dot tadi dia keluar daripada tepi lidah sama ada kiri atau kanan kan. Dia bukan sekadar pergi dekat tepi lidah tu sahaja, melekat dekat kita punya apa akar gigi. Tapi melekatnya tepi lidah tadi dibawa ke sini. Jalan sampai kat tempat keluar huruf lam. Itu namanya berpanjangan. Dia ada tempoh. Panjang perjalanan dia. Dia bukan samawati wal ard, bukan. Samawati wal ard. Dia berjalan tu ada tempoh. Kita berjalan daripada depan rumah kita pergi ke depan sana. Ada tempoh kan? Dia bukanlah jalan berdesup sampai sana. Tak. Kalau berdesup tu lain. Lain tu. Okey, jadi dia ada tempoh perjalanan dia. Dia tak boleh laju. Itulah rokhwah tadi, terlepas suara dalam suara yang terlepas itu dia dah masuk dalam istitolah ataupun disebut sebagai suara yang berpanjangan. Jadi kita baca, kalau saya baca slow, perhatikan wal ard. Mati dah dot tu tapi ada bunyi sikit. Wal ard. Kalau kita mati terus wal ard, kosong, tak ada bunyi apa-apa. Wal ard. Wal ard. Boleh? Ada suara sikit. Okey, kemudian kita tengok jahar tadi tahan udara. Masa kita menyebut tadi ald. Angin tak ada tapi ada suara. Ald. Okey. Kemudian isti'la dan itbaq itu mewakili pada pangkal lidah dan tengah lidah yang dia dah warnakan arrow kuning dengan warna apa tadi? Warna purple tu. Purple tu untuk itbaq. Kemudian tengok istitolah. Maknanya tadi daripada belakang, daripada kuning tu lidah dah angkat, bawa ke bahagian purple tu pula, lepas tu berjalan lagi dia, berjalan dekat tempat yang warna coklat tu iaitu istitolah, terus pergi kat tempat keluar dot tadi tu. Bahagian depan. Jadi ada 4 tu kan? Dia 4 tu dia bukan bukan serentak. Dia berjalan satu-satu. Itu dia datangnya istitolah. Dan tentunya dot ini adalah sifat ismat lah. Dia antara huruf yang paling sukar adalah huruf dot. Okey. Susah ni. Mungkin kalau kita sebut satu kalimah macam ni, kita rasa mudah lah. Dia tak ada huruf lain. Kan? Kita boleh je menyebut. Ad, id, ub. Tapi jaga bila ada huruf lain. Ataupun contoh dot ni dia ada di tengah-tengah kalimah ataupun ataupun dia di pertengahan ayat. Walaupun di hujung kalimah tapi tengah ayat. Tu hati-hati. Afaltum, jangan afaltum. Berbunyi dah qalqalah kan? Afaltum. Tu kena hati-hati. Okey, kemudian jelas tak untuk dot ni? Dia mungkin dari sudut teori tu kita mungkin faham. Cuma dari sudut praktikal tu lah kan. Okey, kita cuba pusing lagi sekali untuk dot. Saya ingatkan sekali lagi, dot bila sebut huruf tunggal, dia memang boleh disebut dengan ada qalqalah. Sebab ejaannya dot alif dal. Dod. Tapi bila mati, tak ada qalqalah. Ad, id, ub. Satu lagi nak ingatkan, masa kita matikan tadi yang saya sebut berpanjangan, bukan berpanjangan. Kejap Kak Nuridah. Apa ni awak? Tak apa. Masa berpanjangan tu bukan kita panjangkan dekat jangan panjang kat situ macam seolah-olah ada mat. Jangan. Ada orang yang faham macam tu pula. Dia rasa berpanjangan dia panjangkan, dia ada macam mat pula. Dia tidak ada mat. Selepas matikan dot tu, fungsi dia berjalan. Ada suara sikit. Okey, boleh? Okey Kak Nuridah, silakan. Sorry, saya tak perasan dah unmute. Tak apa. Okey, sila. Adakan macam nak cakap? Adakan suara tu. Panjangkan sikit lepas mati. Dia jadi panjang dia panjang sebelum kan. Lepas dot mati dia hilang. Dia lepas mati dot tak boleh hilang. Gitu. Dia belum dari sudut makhraj tu betul dah. Dari sudut sifat tu dia tak dapat membunyikan suara dot tu.
Tu ada bunyi sikit. Al panjang sikit. Sekali je ke? Boleh? Lagi sekali Kak. Out. In. Ut. Dia kosong. Tapi Kak Nurida perasan tak? Lepas mati dot dia kosong. Tak ada bunyi apa-apa. Ya, ya. Saya Bunyi. berlatih. Saya Cuba cari. Al. Il. Panjangkan. Okay? saya berlatih ya. Terima kasih Baik. Ustazah. Maaf Baik. ya. Tak apa. Memang susah huruf dot ni. Saya tak nafikan. Memang susah. Okey Kak Azia, silakan. Saya dengar dulu semua macam mana. Out. It. Ut. Ada bunyi tak? Kita rasanya bunyi lah. Bunyi dah. Lepas mati dot. Out. Out. It. It. Ut. Cuba. Tak apa. Tapi yang saya buat tu akak boleh dengar tak? Al. Boleh. Out. Al. It. Il. Ut. Out. It. Ut. Okey, tak apa. Nanti latih bagi dengar lebih sikit nak Okey, dengar dia dah. punya suara tu. Okey, terima kasih Kak. Okey Kak Siti Aisyah. Silakan. Unmute. Okey. Out. It. Dengar tak Ustazah? Dengar al saja. Al. Dot yang bawah tak dengar. Il. Macam ni Ustazah, tak apa. Ustazah bagi orang lain dulu. Saya nak keluar daripada ni, saya masuk kat phone. Pasal ni macam dia ni sikit. Tak okey kan? Itulah tak dapat nak dengar betul-betul. Okey, baik. Okey, Kak Naili dah keluar kan? Okey, Kak Suzana. Okey. Saya Ustazah. Ya, silakan. Oh. Ya. Boleh macam tu. Tapi bila jumpa dalam ayat macam tu. Itulah dia. Tapi tak apa, berlatih insya-Allah boleh. Okey, terima kasih Kak Suzana. Sama. Okey, sama. Okey, Akma. Try susah Ustazah. Risau Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Out. Il. Ut. Okey, nak tanya diri sendiri dulu. Tanya Akma dulu. Akma dengar tak lepas mati tu? Macam tak dengar. Kalau awak kata tak dengar, memang saya pun tak dengar. Dia macam bunyi ke macam bunyi macam mana Ustazah? Bunyi macam mana? Bunyi Ha. suara. Rokhwah tu maksudnya melepaskan suara. Bunyi suara lah. Ustazah, kita rasa macam ada gelombang kan? Gelombang. Ya, dia dalam- kembung. kembung. Out. Tak kembung. Dia kena kembung pipi. Mana? Out. Belum tak lepas lagi tu. Dia tak ada bunyi. Dia kosong kan. Kan. Out. Ada sikit. Dia macam bunyi des ke tak? Bukan Dia tak boleh. Dot tu yang mati tu yang dipanjangkan. Try Out. Il. Ut. Kosong. Dia jadi macam jahar dengan syiddah. Nanti cari dia jahar rakhwah. Lepas tu dia ada istitolah pula kan. Okey. Terima kasih Akma. Sama. Okey, Hadira. Al. Okey. Il. Okey. Ud. Tu boleh. Nanti kena tanya Kak Hadira dengan Kak Suzana macam mana depa buat. Kita tolong kawan-kawan kita lah kan. Okey, terima kasih. Okey, Kak Ruzlina silakan. Cuba Ustazah Ya, baik. Macam tak jadi juga rasa ni. Try lu. Au. Iu. Ud. Ada sikit. Kena tolak sikit lagi. Ud. Lagi sekali Kak. Au.
Ud. Ada sikit. Tapi kena latih tu, latih selalu. InsyaAllah nanti dia keluar. Dia longgar. Okey, terima kasih banyak. Okey, Bonda. Mana Bonda Rugaya? Okey. Silakan Bonda. Al. Iz. Uz. Ada bunyilah. Terror Bonda dot. Bahasa satu boleh lah Ustazah. Baca dia- hancur. Tak. Tu saya kata kadang kita ni ada setengah orang yang part sini dia tak okey, part sini dia okey. Kan? Jadi yang kita okey tu alhamdulillah teruskanlah. Tapi betul lah kadang bila masuk ayat tu dia jadi hilang. Okey, insya-Allah okey tu. Okey, terima kasih Bonda. Okey Kak Zai, sila Kak Zai. Saya cuba saja. Baik. Al. Il. U. Okey, dekat il tu saya dengar bunyi dia, dekat out dengan ut tu tak dengar sangat. Sekali lagi. Lagi sekali. Al. Al. Il. Jangan panjang sebelum dot. Jangan il. Jangan il. Lepas je dot mati. Il. Tolak lagi. Il. Il. Macam tu. Lagi sekali, lagi sekali. Al. Al. Il. Kejap. Macam tadi okey. Al. Al. Tak bunyi pula. Al. Dia hilang. Al. Al. Ya. U. Ya. Ul. U. Ya, boleh. Tapi kena latih selalu tu Kak Zai. Sebab kadang-kadang dia akan hilang. Kadang dia hilang, kadang dia datang. Aku mahu dia punya nak dengar tu. Dia punya nak dengar tu macam tu. Terima kasih Ustazah. Okey, sama Kak Zai. Okey, Kak Siti Aisyah, silakan. Ya. Lagi sekali dekat il tu. Il. Ya. Okey, boleh. Dia bukan nak panjang ataupun bukan. Terima kasih banyak Kak Aisyah. Bukan nak lama sangat. Panjang benar tak? Sikit je. Sebab dia ada istitolah tadi tu. Kita nak raikanlah sifat istitolah tu. Tak ada huruf lain yang berpanjangan. Istitolah sahaja. Okey. Alhamdulillah. So, kita berhenti dulu setakat huruf dot. Habis dah bahagian lidah. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula bahagian al-jauf dan bahagian khayshum. Dia meluas juga, nampak sikit. Al-jauf tak susah lah, sikit je dekat bahagian rongga mulut 3 tu kan. Al-khayshum ni yang banyak sikit. Okey, jadi kita tangguh dulu untuk hari ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi minggu depan. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Okay. Waalaikumsalam.